Adakah anda merasakan gangguan seksual satu gurauan? Adakah anda rasa berbual-bual tentang perbuatan rogol dianggap bahan jenaka? Baiklah, baru-baru ini tular di media sosial satu rancangan televisyen tentang bual bicara komedi, dan antara topik perbincangan yang diketengahkan adalah berkaitan tentang babak lakonan yang paling digemari oleh salah seorang pelakon yang ditemu bual, dan dikatakan antara babak lakonan yang paling digemarinya adalah memegang watak sebagai seorang perogol. Apa yang diceritakan tadi merupakan salah satu bentuk gangguan seksual yang dianggap gurauan. Bukan itu saja, bahkan beberapa bulan yang lepas negara kita digemparkan dengan fenomena Make School a Safer Place yang viral korang daripada rakaman video yang dimuat naik oleh seorang pelajar sekolah menengah. Dikatakan remaja itu memuat naik rakaman video mengenai perbincangan isu rogol dalam laman Twitter. Rakaman video itu telah menyentuh emosi orang ramai ekoran daripada lawak mengenai jenayah rogol yang diucapkan oleh seorang guru pendidikan jasmani dan kesihatan, dan pada mulanya guru lelaki tersebut mengajar tentang gangguan seksual dan cara mempertahankan diri. Namun fokus pengajaran mula melencong dan diselitkan dengan jenaka berunsur lucah. Dan mungkin banyak lagi isu-isu sekitar ini yang dianggap bahan kelakar telah menjadi kebiasaan. Lebih dahulu kita perlu faham apa yang dimaksudkan sebagai gangguan seksual. Gangguan seksual bermaksud perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasa dilakukan berulang-ulang. Dan gangguan ni kita boleh kategorikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, gangguan secara lisan. Contohnya menggunakan bahasa lucah dalam perbualan seharian, berjenaka, membuat bunyi-bunyian ataupun bagi kritikan ataupun pujian, ataupun sengaja mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan seorang, pakaian, tingkah laku dan tubuh badan seseorang. Yang kedua, secara isyarat. Contohnya jeling, menggoda, merenung, mengintai dan sebagainya. Yang ketiga, secara visual. Hantar surat, SMS, nota ke gambar yang berunsur seksual. Keempat, secara psikologi. Cuba merapati secara seksual, memaksa, mengugut bagi memenuhi keinginan seksual. Dan yang terakhir, secara fizikal. Mendekati seseorang tu dalam jarak yang terlalu dekat sehingga berasa kurang selesa. Jadi kiranya di antara kita pernah mengalami gangguan-gangguan berbentuk sebegini, dapatkanlah khidmat nasihat daripada pegawai psikologi, kerana mangsa yang diganggu ini pasti akan terkesan dari sudut tekanan psikologi, emosi, fizikal serta hubungan sosial dan ikatan perkahwinan. Memetik satu kenyataan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal-Haram. Beliau berkata, Islam tidaklah mewajibkan manusia agar semua perkataan yang diucapkan sehari-hari sebagai zikir, semua renungannya sebagai berfikir, semua pendengarannya hanyalah Al-Quran dan semua masa lapangnya mesti berada di masjid. Tidaklah begitu. Bahkan Islam mengiktiraf kewujudan manusia itu dengan fitrah dan tabiatnya tersendiri, yang mana Allah telah cipta kita macam tu kan. Jadi Allah menciptakan manusia tu supaya mereka senang, tawa dan bermain-main, sebagaimana diciptakan bagi manusia itu keinginan untuk makan dan minum. Jadi bagi menjawab persoalan di awal tadi yang saya kemukakan, gangguan seksual sama sekali bukan satu gurauan ya sahabat-sahabat. Nabi Muhammad SAW bukan seorang manusia, Rasul yang bersifat manusiawi. Baginda juga bergurau dalam kehidupan seharian baginda. Pernah satu ketika baginda bergurau dengan seorang kanak-kanak. Nabi SAW menghirup air daripada gayung, gunakan mulut dia lalu menghembuskan air itu ke muka seorang kanak-kanak. Ada juga satu peristiwa bersama Ummu Aiman, pengasuh baginda. Ummu Aiman minta bawa dia naik unta. Rasulullah jawab, saya nak bawa ibu naik anak unta. Ummu Aiman kata, Rasulullah, anak unta mana larat bawa saya kan? Dia kata, tak, saya nak bawa ibu naik anak unta juga. Rasulullah bergurau dengan Ummu Aiman lah. Ini kita dapat lihat gurauan Nabi tu akan melibatkan lingkungan perkara yang benar saja. Semua unta kan anak kepada unta. Jadi Islam sama sekali tidak melarang untuk kita bergurau, tapi ada beberapa kriteria yang perlu kita jadikan pedoman ketika kita berlawak, bergurau. Yang pertama, tak melampau batas hingga meninggalkan tanggungjawab dan kewajipan. Dan seterusnya, tak menjadikan maruah seseorang sebagai gurau senda. Ini yang kita bincangkan pada hari ini. Yang ketiga, tidak menipu dalam lawak dan tidak mempermainkan anak agama. Mengimbau sikit sejarah masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka kan menganggap wanita sebagai nasib malang kan. Mereka bunuh, tanam, itu diskriminasi kan. Selain itu, mereka juga anggap wanita ni sebagai objek, sebagai alat, yang mana sangat merosakkan wanita. Pada kutub terlalu menghinakan. Adapun sekarang, jahiliah moden yang jahilah yang tidak berilmu pada hari ini kelihatan seperti seolah-olahnya mengangkat wanita, tetapi sebenarnya pesannya itu tak sama, merosakkan wanita. Jadi Islam datang membela wanita, membela nasib wanita. Islam sangat menjaga wanita supaya tidak menjadi bahan komoditi, subjek jenaka yang mudah diperkotak-katikkan maruah dan martabatnya. Wallahu a'lam.